duduk dalam neraka dalam keadaan terburai isi perut dia. Dia mengheret usus dia dalam neraka. Nabi cerita kepada sahabat-sahabat yang mana sahabat-sahabat pun tak pernah dengar nama tu. Sahabat-sahabat pun tak kenal siapa Amru bin Luhai bin Qam'ah. Lalu sahabat-sahabat pakat tanya ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, siapa Amru bin Luhai bin Qam'ah ni? Kami pun tak tahu dia siapa, kami pun tak pernah dengar nama dia. Maka tiba-tiba kau sebut pada kami hari ini, dan kenapa pula kau nak cerita ke kami ya Rasulullah? Sahabat-sahabat ni excited nak tahu. Maka kata Nabi, Amru bin Luhai bin Qam'ah ni, dia ni orang yang mengikut, yang membawa syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia ni tuan-tuan dan sekalian tinggal di Madinah satu ketika dulu. Dia ni orang kenamaan, dia ni orang kaya, dia ni orang berada. Dia ni orang yang bila bercakap orang hormat dia, dan orang lantik dia menjadi ketua masa tu, dan dia dihormati. Maka Amru bin Luhai bin Qam'ah ni, dia tergelincir daripada apa yang dia bawa, daripada apa yang sepatutnya dia ikut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita ni tak ikhlas, dengan sebab kita ni hidup kerana dunia, maka nak tergelincir itu mudah. Cuba tuan-tuan dan puan sekalian tengok sekarang ni. Kan dulu ada seorang ustaz yang berasal dari mana? Dari Perak. Kan? Sekarang ni kalau dah jodoh lah ustaz tu. Ustaz tu tuan-tuan mungkin tahu kan, ustaz kalau dah jodoh kan jadi merepet dia sekarang ni. Jadi tak tentu arah dia dah. Dulu kita nampak cantik dia dengan Islam, cantik dia membicarakan soal hukum hakam. Hari ini dia duduk jadi mengarut pula tuan-tuan. Tuan-tuan kona, kau tak kona kat Kau pagi ni dia masih blank lagi kan. Jadi dia payah sikit nak ingat. Maka tuan-tuan dan sekalian, sejarah menunjukkan ke kita, Amru bin Luhai bin Qam'ah ni orang yang hebat, orang yang ada nama, orang yang bila bercakap dihormati. Maka dia ni seorang businessman. Satu hari kata Nabi SAW, dia ni pergi ke Yaman. Pergi ke Yaman. Yaman ni tempat kelahiran para nabi. Tempat kelahiran para nabi yang terdahulu. Maka tuan-tuan, bila dia pergi ke Yaman, dia melihat penduduk di Yaman ni, dia sedang menyembah berhala. Jadi dia terfikir seorang-seorang dia. Dia terfikir macam mana? Dia orang ni duk tinggal, lahir di tempat kelahiran para nabi. Maka takkan apa yang dia buat ni salah. Dia terfikir seorang-seorang dia macam tu. Sebab semasa dia di Madinah, dia tak menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bila dia pergi ke tempat orang dengan apa yang dia tak hidupkan daripada Nabi, maka dia seronok tengok apa yang orang buat, dan anggapan dia bila yang orang buat ni ramai dan orang buat ni kat mana di tempat kelahiran para Nabi, maka dia menyatakan benar walaupun benda tu salah. Kerana apa yang benar dia tak hidupkan tuan-tuan sekalian, dan keikhlasan daripada dia untuk nak menghidupkan tu memang tak ada. Maka tuan-tuan, dia nak ambil mudah dalam perkara yang bila orang lain buat, orang lain ikut, maka dia mudah untuk nak menyatakan benda tu betul walaupun salah. Maka akhirnya tuan-tuan sekalian, oleh kerana dia kata orang ni tinggal di tempat lahir para nabi, takkan apa yang orang ni buat salah, maka dia ambil satu keputusan. Dia balik ke Madinah, dia bawa satu berhala yang namanya Hubal. Hubal ni makna apa? Dewa bulan. Bila dia bawa berhala yang namanya Hubal balik ke Madinah, dia pergi sandarkan ke dinding Kaabah. Dia sandarkan ke dinding Kaabah ke Mekah ni sekalian, maka dia bercakap dengan orang banyak. Dia kata, tuan-tuan, kita lama dah terlepas pandang. Dia kata bila aku pergi ke Yaman hari tu, dia kata tempat kelahiran para nabi, aku tengok dia orang hidup okey, niaga dia orang okey, kemasyarakatan dia okey. Sebab apa yang dia sembah, apa yang saya bawa balik.
Maka dia kata, saya buat balik ni sebab kita tengok apa yang dia buat okey, maka kalau kita beralih daripada apa yang kita ikut selama ni kepada apa yang diikut oleh orang yang tinggal di tempat kelahiran para nabi. Maka tuan-tuan sekalian, dia ni yang mencetuskan, yang menghidupkan semula berhala di Mekah setelah lama berhala diruntuhkan oleh Nabi Ibrahim AS, dia menghidupkan semula. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku lihat dia dalam neraka dalam keadaan terburai isi perut dia, dalam keadaan dia mengheret usus dia dalam neraka. Maka tuan-tuan dan sekalian, daripada hadis ni kita nak faham apa? Kat mana pun kita tinggal, apa pun suasana kita hari ini, maka syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita ni umat dia, itu adalah keutamaan. Kita ni umat Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad itu keutamaan. Di antara syariat Nabi Muhammad ni apa? Ialah bila mana kita boleh mendatangi rumah-rumah Allah. Kita boleh menghidupkan rumah-rumah Allah. Kita boleh menghidupkan Al-Quran. Kita boleh menghidupkan apa yang pernah dihidupkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan dan sekalian, kita bangga. Kat mana pun kita ada, kita bangga dengan apa yang Allah sediakan kat muka bumi ni untuk kita nak kena dia. Dengan masjid yang kita dirikan ni, kerana apa? Kerana perintah Allah, dan kerana apa? Kerana syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, hidupnya agama dan kita hidup dalam beragama dengan sebab tu. Tapi kebanyakan kita hari ni kita tak nampak tuan-tuan sekalian. Kita nampak hari ini kebanyakan kita tak bangga dengan surau, tak bangga dengan masjid. Bahkan surau ni dijauhkan, masjid dijauhkan. Inilah satu topik yang Allah redha. Dengan sebab topik ni Allah Ta'ala pelihara kita tuan-tuan dan sekalian. Cuba kita tengok, orang kafir laknatullah dulu-dulu ni, daripada dulu lagi, kebanggaan dia, sesuatu yang dia banggakan, Allah tak redha. Saya nak bawa contoh lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan biasa tak tengok cerita Titanic? Saya nak tanya. Tuan-tuan jangan buat tak tahulah. Kan? Cerita Titanic ni memang saya nak cakap terus terang. Saya sendiri tak pernah tengok. Kan? Tapi saya baca dia punya cerita tu. Yang pertama saya tak minat nak tengok. Yang kedua masa kita nak tengok waktu mana. Kan? Maka saya baca sejarah Titanic ni. Titanic ni satu kapal yang seorang yang mencetus idea untuk nak bina sebuah kapal pada tahun 1912. Siap dibina pada 1912, April 1912. Tempoh pembinaan Titanic ni selama 3 tahun. Semasa dibina, pekerja yang duk bina Titanic ni seramai 5,000 orang dalam tempoh 3 tahun. 5,000 orang. Maka tuan-tuan sekalian, semasa dibina tu perbelanjaan menelan belanja 3 juta dolar US. Zaman tu, masa tu. Maka siap dibina pada 1912 dengan berat kapal 53,310 tan. Saya ngapal waktu ni tuan-tuan. Kan? Maka tuan-tuan sekalian, panjang kapal ni lebih kurang 700 meter. Bila siap kapal ni tersergam tuan-tuan, maka yang mencetus idea ni apa di antara perkataan yang keluar daripada mulut dia. Dengan bangga, dengan megah dia bercakap apa? Dia kata kita bina satu kenderaan yang akan berlayar di lautan. Dia bina tu tujuan dia nak challenge bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Di antaranya tuan-tuan sekalian, dia nak challenge bahtera Nabi Nuh. Dan di antara perkataan yang keluar daripada dia apa dia? Sehingga kan dia kata Tuhan pun tak boleh nak menenggelamkan kapal ni. Di antara perkataan yang keluar daripada yang mencetus idea membina Titanic ni. Makna dari Titanic ni apa tuan-tuan? Dewa perkasa maksud dia. Maka tuan-tuan, pada 11 April dia nak memulakan pelayaran pertama setelah dibina 3 tahun. Pekerja 5,000 orang, menelan belanja 3 juta dolar US masa tu. Maka pada 11 April dia nak mulakan pelayaran. Orang yang nak naik kapal tuan-tuan berundi.
naiklah 2,227 orang yang memulakan pelayaran pada 11 April 1912. 2,227 orang ni termasuk kru. Maka tuan sekalian, dia pun memulakan pelayaran. Maka 3-4 hari pelayaran tuan sekalian, pada 15 April 1912 pukul 2.40 pagi, maka dia langgar bungkah ais di tengah-tengah laut, dia mula tenggelam. Dia bina 3 tahun, Allah Ta'ala tenggelamkan dia 3 jam. Apa yang dia bina, Allah Ta'ala laknat. Kita bina tuan-tuan, surau tak sampai 3 juta. Kita tengok peristiwa tsunami. Habis tsunami, kita tengok jadi padang jarak, padang tukuku, kita tengok masjid tuan-tuan. Allah Ta'ala pelihara. Tak sampai 3 juta Allah Ta'ala pelihara. Maka tuan-tuan, daripada dia tenggelam tu, dalam keadaan cuaca ketika tu, dalam keadaan suhu 2 darjah Celsius. Suhu 2 darjah Celsius. Maka tuan-tuan sekalian, 1,514 orang mati dan yang hidup 731 orang. Daripada yang hidup 731 orang ni, 3 orang memeluk Islam. Kita tahu ke tak tahu tuan-tuan dan puan? Sebab saya tengok, kalau kita tengok cerita tuan-tuan, kita tengok tang cinta itu. Itu yang kita goman tengok tu kan. Ini nak cerita orang Melayu tengok. Dia tengok bukan dia nak ambil iktibar daripada apa yang Allah Ta'ala jadikan. Dah. Dia tengok tang nak seronok ini. Maka tuan-tuan, dia bangga yang apa yang dia bangga, Allah Ta'ala laknat. Apa yang kita bangga, Allah Ta'ala redha. Kita bangga dengan surau kita, apa tanda tuan? Kita datang surau. Kita berjemaah ke surau. Kita hidupkan surau. Kita bangga dengan surau kita yang tak sampai 3 juta, Allah redha. Dia bangga dengan apa yang dia banggakan, Allah Ta'ala laknat sehingga Allah Ta'ala tenggelamkan. Maka tuan-tuan sekalian, yang kata syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, di antaranya kita bangga dengan surau, kita bangga dengan masjid. Ya? Jadi bila mana Allah hidupkan kita hari ini untuk nak menghidupkan agama dia, lalu agama dia kita tak boleh nak hidupkan dengan sebaik-baik. Kita tak jaga. Banyak perkara dalam agama kita terlalu longgar. Kita ambil mudah. Kita tak ambil berat. Yang sabit dengan agama tu sekalian, kita duk kata apa? Orang tu faham, kita tak faham tak apa, kita tanya ke orang yang faham. Yang sabit dengan agama, asal aku semayang cukup 5 waktu sudah, jangan duk cerita hal-hal yang lain. Bila sebut saja dalam hal agama dan sekalian, agama yang kita ada dengan mengucap, dengan kita zakat, dengan kita piaji, cukup dah bagi kita dan sekalian. Maka kita dengan agama terlalu longgar. Orang dulu-dulu tuan-tuan, di kalangan ulama-ulama, bila sebut agama, dia terjun sepenuhnya. Dia terjun, duk dalam agama ni sungguh-sungguh. Tapi kita hari ni, duk dalam agama kita macam mana tuan-tuan sekalian? Kita tak bersungguh-sungguh. Agama ni satu kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang beri. Bila sedang beri tuan-tuan, banyak benda baik yang hari ini kita tolak. Saya nak bawa contoh lah tuan-tuan dan puan sekalian. Saya nak bawa contoh. Ni di madrasah saya lah di Pahang. Saya nak buat contoh mudah. Bila kita ni Allah beri kebaikan dan Allah dia tak beri selalu. Bila kita tolak satu bermakna kita sombong. Dan untuk Allah beri seterusnya belum tentu lagi. Maka tuan-tuan dan sekalian, di madrasah saya tu ada 6 orang ustaz. Ada 6 orang guru. Seorang dah kahwin, 5 bujang, 2 tu dah berpunya. Ini macam promotion lah tuan-tuan. Kan? Jadi 3 masih kosong batu lagi tuan. Jadi tuan sekalian, ada seorang ustaz namanya Ustaz Kamaruddin, bukan Nasaruddin. Kamaruddin nama dia. Dia umur 27 tahun. Dia mengajar di madrasah saya mula tahun ni hari tu. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mengajar, alhamdulillah orang yang hafiz Quran. Saya cakap senang tuan sekalian, saya tak hafiz Quran. Tapi kita buka sekolah tahfiz, kita letak anak-anak kita untuk ngapal Quran, itulah yang terbaik buat saya. Saya rasa gitu ya. Kita tak hafiz Quran. Maka tuan sekalian, Ustaz Kamaruddin ni, dia orang hafiz Quran sebelum ni sibuk dengan belajar, lepas tu ngajar dah 3 buah sekolah dah.
pengalaman dia tu, dia ngajar pula ke madrasah saya. Maka bila dia ngajar ke madrasah saya tu, saya tanpa pengetahuan saya, satu hari 2 bulan sebelum puasa, 2 bulan sebelum raya puasa, dia cakap dengan saya, dia kata, "Ustaz," dia kata, "saya nak minta maaf banyak-banyak dengan Ustaz. Bukan niat nak membelakangkan Ustaz tak," dia kata. "Cumanya saya duk merhati, duk tengok dan dah ada keputusan lah daripada saya. Jadi," dia kata, "Ustaz, saya sebenarnya sekarang ni sedang minat dengan seorang budak dalam kampung ni." Kan? Seorang anak dara dalam kampung tu, budak ni rajin lah tolong datang ke madrasah tu, tolong dapur, tolong masak. Umur 23 tahun. Namanya Yuna, bukan Yuna penyanyi tu lah. Kan? Jadi dia duk cakap dengan saya, duk ceritalah A to Z lebih kurang ni. Saya kata, "Tak apalah Ustaz, teruskan yang baik ni." Saya sukalah tuan-tuan. Bila dia ada sesuatu yang mengikik dia kat kampung tu, insya-Allah dia tak keluar lah kan. Dia akan ngajar kat sekolah kita tahu, kita seronok tang tu lah. Maka dia pun bercakap dekat saya, dia kata, "Ustaz gini," dia kata, "saya nak minta tolong Ustaz. Boleh tak Ustaz tolong minangkan untuk saya," dia kata. Jadi dia nak minta saya tolong minang. Saya kata, "Boleh insya-Allah, tak ada masalah. Bila Ustaz nak saya minangkan?" Maka dia kata, "Pada tarikh-tarikh sekian, pada hari-hari sekian." Maka tuan-tuan, saya pakat dengan 2-3 orang kampung nak pi Minang. Kan? Sebab mak ayah dia jauh dekat Kelantan. Jadi tak apa kita minangkan. Maka tuan-tuan, pada hari meminang tu, Allah Ta'ala ni kan kehendak dia. Saya tak boleh nak minang sebab ada urusan-urusan kerja pula. Tak boleh saya nak ke sana. Saya telefonlah orang kampung tu yang bakal menggantikan kita, bakal menggantikan keluarga dia tu, tolonglah pergi Minang. Maka orang kampung pun pergi Minang. Dan tuan-tuan, selesailah Minang pada hari tu, alhamdulillah. Pada malam tu, saya ingat lagi saya ceramah dekat Melaka malam tu. Saya balik ceramah tuan, lebih kurang dokek-dokek pukul 12 malam dah nak tidur ni, saya dapat satu SMS daripada orang yang saya tak kenal. Maka dia kata dia kakak kepada Yuna ni. Dia marah saya dalam SMS tu. Tengah-tengah malam aku kena marah tuan-tuan. Kan? Tengah-tengah malam kena marah ni, tak memasal kena marah. Dia marah pasal apa? Dia kata saya ni memandai-mandai. Jadi mastermind duk minangkan adik dia dengan ustaz yang duk mengajar ke madrasah saya. Maka kakak dia sekalian duduk di KL, orang KL. Kan? Gaya hidup ni cara Mak Saleh, cara yang ikut kemodenan yang meninggalkan syariat. Nak cerita terus terang. Ni gaya hidup kakak dia. Maka tuan-tuan, berlaku perbalahan. Saya duk explain elok-elok. Saya kata bukan saya jadi mastermind. Saya tak tahu pun ustaz tu ada hubungan dengan adik puan. Dia minta saya minangkan, saya tak dapat minang. Maka orang kampung jadi wakil bagi saya dan keluarga dia. Kita duk explain elok-elok tengah-tengah malam gitu. Maka tak puas hati dia tuan-tuan sekalian. Tak puas hati ni, berlakulah perbalahan adik-beradik. Berlaku perbalahan adik-beradik, dia 2 beradik yang duduk di KL ni dengan abang dia ni tak setuju. Adik dia yang bongsu ni dipinang oleh ustaz yang duduk ngajar kat sekolah saya ni. Ayah dia sedang sakit terlantar. Ayah dia sedang terlantar sakit. Ayah dia memang setuju dan nak sangat supaya ustaz ni jadi menantu dia. Sebab ayah dia ni kaki surau, kaki masjid. Anak jadi macam mana? Wallahu alam. Tu sebab kita tak boleh nak kata apa tuan-tuan sekalian. Kita tengok sejarah-sejarah yang dulu ni. Kita tengok Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tuan-tuan sekalian, siapa bapa angkat dia? Firaun laknatullah. Dan zaman dia sekalian, ada seorang nama lagi Musa As-Samiri yang tinggal di bukit. Siapa yang didik dia? Siapa yang jaga Musa As-Samiri ni? Jibril alaihi salam. Musa As-Samiri bila bosan tuan, dia orang yang dilaknat Allah. Musa alaihissalam bila dia bosan, dia jadi nabi. Maka tuan-tuan, siapa yang mendidik kita tak kira tuan-tuan sekalian. Sebab ini semua kehendak Allah. Etih orang tu sendiri. Maka tuan-tuan, Musa As-Samiri yang jaga dia, yang didik dia Jibril alaihissalam, akhirnya dia laknat Allah. Nabi Musa AS yang jaga dia, yang didik dia, Fir'aun laknatullah, dia jadi orang mulia di sisi Allah. 2 yang berbeza.
Maka berlaku perbalahan. Bila berlaku perbalahan ni sekalian, maka berlarutan. Saya duduk tanya perkembangan ustaz ni. Saya tanya dari sehari ke sehari, tiap kali saya pergi ke madrasah, saya tanya perkembangan macam mana ustaz. Jadi ustaz ni pun cakap, tuan bila jawab tu, kita duduk tengok air muka dia. Lelah tu cinta pandang pertama dia. Kan? Duduk tengok air muka dia susah hati bagai ni. Maka sehinggalah lepas raya. 3 minggu lepas raya. Dia cadang nak menikah bulan 2, 2014. Dia cadang gitu. 2 minggu lepas raya saya tanya dia, ustaz macam mana keputusan? Sebab macam-macam kita dengar. Sampaikan abang dengan kakak budak perempuan ni bercakap, dia kata kalau kau jadi juga dengan ustaz tu, ayah mati pun aku takkan balik. Kalau kau jadi dengan ustaz, punya menolak kebaikan sekalian. Maka adik ni serba salah. 2 minggu, 3 minggu lepas raya tu saya pergi madrasah, ustaz ni kata, ustaz tolonglah pergi rumah dia, jumpa bapa dia untuk nak dapatkan satu kata putus. Saya pun pergi tuan-tuan. Bila saya pergi ke rumah ni, bapa ni duduk sedang terlantar ni, dah meninggal dah, lebih kurang sebulan yang lepas meninggal ayah ni. Jadi bila tuan-tuan sekalian, ayah ni cakap apa, menangis, pegang tangan saya, dia kata, ustaz, harap-harap jadilah anak saya, dia kata, dengan ustaz tu, dia kata, harapan bapa ni begitu tinggi, harapan bapa sekalian. Maka saya seronok dengar sebab bapa ni wali, maka saya pun balik seronoklah. Bila saya balik ke Negeri Sembilan kan, saya dengar akhirnya benda ni putus juga. Bila putus kan, minggu depan saya pergi balik ke madrasah, saya tengok ustaz ni pandang tiang tu boleh runtuh tiang. Kan? Cinta pandang pertama tuan-tuan, diuji macam tu. Maka tuan-tuan sekalian, saya tanya macam mana ustaz, dia kata tak ada jodoh lah. Lalu kemudian dia cakap dengan saya, dia kata ustaz, dia kata, saya nak minta ampun dengan ustaz banyak-banyak, saya nak minta maaf, dia kata. Saya ni tak ada kawan perempuan. Dan kemudian saya ni nak cari pun tak tahu lagi, dia kata. Maka saya nak bercakap sikit dengan ustaz, sebelum tu saya nak minta ampun, dia kata. Boleh tak saya nak anak ustaz, dia kata. Anak aku pula nak. Maka tuan-tuan sekalian, anak saya baru umur 7 boleh tahun. Kan? Adalah 2-3 kali saya bawa ke madrasah tu. Anak saya tuan-tuan 7 boleh tahun, sebelum ni dia ambil hafizah lah di Melaka. Alhamdulillah dah hafiz Quran. Maka tuan-tuan sekarang ni anak saya belajar pondok di Teriang, Pahang. Dia dah hafiz Quran, saya masukkan dia pondok. Saya bawa dia 2-3 kali, entah masa bila dia ngintai anak kita pun kita tak tahu. Kan? Jadi bila dia cakap macam tu, boleh tak saya nak anak ustaz, saya tengok tuan-tuan, dia putih, merah telinga kan? Dia takut kita ni nak marah ke apa. Jam-jam tu lah kita teringat apa tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata, apabila datang kepada kamu seorang laki-laki, kamu lihat 2 perkara, kata Nabi. Yang pertama, kamu lihat agama dia. Yang kedua, kamu lihat akhlaknya. Maka kata Nabi, hendaklah kamu terima. Masa tu kita duduk teringat hadis. Kan? Orang tanya sungguh-sungguh kat kita ni. Maka tuan-tuan sekalian, saya duduk tengok je, saya tak jawab dulu. Saya biarkan dia tuan-tuan dalam keadaan suspend. Saja kita ni kan. Jadi saya pun tanya ustaz, dia kata, saya cakap kat dia, anak saya baru 17 tahun. Jiwa kebudak-budakan dia tu ada lagi. Lalu saya tanya, betul ke ustaz nak anak saya? Saya tanya tuan-tuan kan. Saya tak tahu jawab. Lalu kemudian betul, saya sungguh-sungguh kalau ustaz izin, dia kata. Maka saya kata, saya izin untuk ustaz nak anak saya. Lalu tuan-tuan, dia senyum sampai ke telinga lepas tu. Kan? Lalu saya cakap dengan syarat, minta tolong didik anak saya sebab dia baru 17 tahun, tahun depan 18 tahun. Saya tanya dia, bila ustaz nak nikah dengan anak saya? Tahun depan bulan 2 lah ustaz. Tak nyompek waktu dia tuan-tuan. Kan? Jadi insya-Allah bulan 2 ni saya dapat menantulah. Saya akan jemput tuan-tuan, don't worry insya-Allah. Kan? Bulan 2 ni saya dapat menantu insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, dia tanya lagi, memang dia direct to the point. Dia kata, berapa saya nak beri hantaran anak ustaz? Oh, dia tanya siap-siap tuan-tuan. Saya khabar kat dia, ustaz,
Saya tak minta hantaran walau 1 sen pun. Nak buat kenduri tu besok, ikut mampu saya. Kalau saya ada duit, saya buat besar sikit. Tak ada duit, saya buat ikut mampu saya. Sebab Nabi kata, aulim walau bisyah. Nabi kata, buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing. Bukan kita nak bangga, kita nak lopehkan anak kita, tuan-tuan, dengan seorang yang Quran duduk dalam dada ni. Saya rasa seronok, tuan-tuan sekalian. Sebab kita tak ngapal Quran. Kita cuma buka sekolah tahfiz. Kita hantar anak-anak kita hafiz. Mudah-mudahan ada keberkatan, ada kebaikan kat situ. Dan Allah Ta'ala beri kita menantu yang ngapal Quran. Alhamdulillah, saya rasa seronok. Saya cakap dengan dia terus terang, saya tak minta 1 sen pun hantaran daripada ustaz. Cuma syaratnya ustaz jaga anak saya baik-baik. Itu je saya nak pesan. Ya? Soal nak buat kenduri itu besok, tu kerja saya. Saya mampu buat besar, saya buat besar. Saya nak mampu buat ke surau, saya buat ke surau. Saya cakap terus terang. Lagi tuan-tuan, tambah senyum botu dia. Kan? Saya kata yang wajib atas ustaz apa? Mas kahwin. Tu saja. Lebih daripada tu tak. Mas kahwin tu saja yang wajib. Maka ni tuan-tuan sekalian, kita cuba nak hidupkan sesuatu yang Rasulullah pernah hidupkan dulu. Tuan-tuan dan puan sekalian, cuba kita tengok dalam satu riwayat daripada Abi Barzah radhiyallahu an. Jadi tuan-tuan sekalian, Abi Barzah dia cerita, zaman Nabi SAW ni ada seorang sahabat yang namanya Julaibib. Julaibib, tuan-tuan sekalian, orang rimeh dengan dia. Bila sebut nama Julaibib ni, hampir keseluruhan Madinah tu menyampah kat dia. Sehingga kan Abi Barzah ni beri warning kat bini dia. Dia kata, sekali lagi dia kata, aku nampak kat mana ada orang perempuan, kat situ ada Julaibib, dan kau ada bersama dengan orang perempuan, la af'alanna wa la af'alanna. Aku tahu nak buat kat kau macam mana. Abi Barzah beri warning kat bini dia. Nak cerita, semua orang di Madinah ni benci kepada Julaibib. Julaibib ni siapa tuan-tuan? Dia seorang yang miskin, orang yang gemuk, pendek, orang yang tak ada rupa. Tapi dia ni kata Nabi SAW, dia ni suka bila ada orang perempuan, dia duk pi ke orang perempuan ni, duk gurau-gurau, duk sembang untuk hiburan dia. Ni Julaibib. Rasulullah tak marah. Maka satu hari Nabi tanya ke Julaibib. Nabi kata, Julaibib, kamu tak nak menikah ke? Maka kata Julaibib, dia kata, ya Rasulullah, aku ni tak laku. Dia sedar siapa diri dia. Dia kata, aku ni tak laku. Maka kemudian kata Nabi, wahai Julaibib, kau tak laku di sisi manusia, tapi kau sangat laku di sisi Allah. Maka tuan sekalian, Rasulullah dia sangat sayang pada Julaibib. Dia kesian ke Julaibib, dia suka ke Julaibib. Maka satu hari Nabi tanya ke Julaibib. Nabi tanya seorang sahabat Ansar. Kata Nabi, kata Nabi, aku ingat aku nak minang anak kau. Nabi ni duk bagi suspend pada sahabat Ansar ni. Aku nak minang anak kau. Apa pendapat kau? Maka bila sahabat ni dengan Nabi nak minang anak dia, dia kata, ya Allah, Allah telah memuliakan aku dengan sebab Rasulnya yang nak meminang anak aku. Seronok kawan ni, excited kawan ni, sebab Nabi nak minang. Yang mana dalam hadis, anak dia ni segak, anak dia ni cantik. Dalam keadaan dia seronok, lalu Nabi kata, sebenarnya bukan aku nak minang untuk diri aku, tapi aku nak minang untuk seorang sahabat yang namanya Julaibib. Bila dengar ya nama Julaibib ni disebut dan sekalian, sahabat ni terus berubah. Dia kata macam ni lah ya Rasulullah, kata, nanti aku balik meeting dengan bini aku lu. Sahabat ni kata, nanti aku balik sembang dengan bini aku lu. Aku balik nak mesyuarat dengan bini aku lu. Dia pun balik. Bila dia balik, dia pun buat suspend dekat bini dia juga. Dia kata, tadi Rasulullah jumpa aku, dia nak minang anak kita. Macam mana? Maka bini ni pun punya seronok, sebab yang nak minang tu siapa? Nabi. Dalam keadaan dia seronok ni,
Maka sahabat ni kata kat bini dia, sebenarnya Nabi nak minang bukan untuk Nabi. Bini dia jadi terkejut. Habis itu untuk siapa? Maka kata suami dia, Nabi nak minang untuk sahabat yang namanya Julaibib. Bila dengar saja Julaibib ni disebut nama ni kat suami ni, bini ni terus tanya. 3 soalan, 3 pertanyaan, soalan yang sama. Ajulaibibun abnah, Ajulaibibun ibnah, kata isteri dia, adakah Julaibib ni anak Rasulullah? Dia tanya lagi, adakah Julaibib ni anak Rasulullah? Dia tanya lagi, adakah Julaibib ni anak Rasulullah? Kata suami, dia kata tak. Julaibib seorang tu ialah kat Madinah. Bila sebut Julaibib tu, maka isteri ni kata, macam ni lah dia kata. Kau pergi jumpa dengan Nabi. Cakaplah kat Nabi, dia kata elok-elok, yang kita tak terima pinangan dia untuk Julaibib. Maka anak dia yang segak, yang cantik, duduk dalam ni dengar perbualan mak bapak. Bila isteri ni suruh bapak ni, suruh suami ni pergi jumpa Nabi, anak ni keluar daripada bilik. Bercakap dekat mak ayah. Dia kata, mak ayah, bukan kau yang minang tu Rasulullah? Adakah Rasulullah ni bila dia meminangkan seseorang untuk meminang aku ni, kata dia, akan memberi kesengsaraan ke aku? Bukankah yang minang tu Rasulullah? Bila anak ni dengar, dan bila mak ayah ni dengar perkataan anak tu macam tu, mak ayah ni terkedu, duk diam, tak kata apa. Anak ni penuh dengan keimanan, duk bercakap macam tu ni. Terkedu mak ayah ni. Maka dan sekalian, bila sedar oleh kerana yang minang tu Nabi, maka suami ni pun dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, jadilah untuk engkau meminang anak aku bagi Julaibib. Dinikahkan. Bila dinikahkan beberapa lama, tuan-tuan, lalu panggilan perang pun datang. Lalu Julaibib ni dia orang yang paling depan untuk nak perang bersama dengan Nabi. Abi Barzah radhiyallahu an cerita, bila mana selesai perang, maka Nabi bercakap dekat sahabat-sahabat semua. Nabi kata, kau orang tolong pergi cek siapa yang syahid, lapor ke aku. Nabi kata, sahabat-sahabat ni pakat pergi cek, tuan-tuan, siapa yang syahid. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, dia syahid. Ya Rasulullah, dia syahid, dia syahid, dia syahid. Maka Nabi duk merhati, yang berdiri, yang duduk sama yang hidup ni Julaibib tak ada. Maka Nabi bercakap dekat sahabat-sahabat yang cek tu. Nabi kata, kau orang dah tengok kau semua, dah pasti kau semua, yang kau dah jumpa dan kau lapor ke aku. Sahabat kata, confirm ya Rasulullah, kami cek habis dah, tak ada yang tertinggal. Lalu Nabi sebut apa? Nabi kata, Julaibib tak ada ke sisi aku. Bukan Nabi kata Julaibib tak ada ke sisi kita. Dah. Nabi kata Julaibib tak ada ke sisi aku. Apa maksud? Maksudnya Julaibib ni yang sahabat tak kenal, tapi Nabi sangat ambil perhatian. Siapa Julaibib? Sahabat nama Julaibib pun dia tak nak ingat. Punya menyampahnya dengan Julaibib ni. Bila dengar, tuan-tuan sekalian, Julaibib disebut oleh Rasulullah, sahabat-sahabat ni pakat pergi cari. Bila cari jumpa Julaibib ni, dia dikelilingi oleh 7 orang musuh yang dia dah bunuh dan akhirnya dia terbunuh. Sahabat-sahabat panggil Nabi, ya Rasulullah, ni Julaibib dikelilingi oleh 7 orang musuh yang dia dah bunuh dan akhirnya dia terbunuh. Bila Nabi pergi, tuan-tuan, Nabi pangku Julaibib ni dengan lengan dia yang tak ada berlapis apa-apa. Kena badan Julaibib dengan badan Rasulullah ni. Nabi nangis. Nabi kata, galikan kubur untuk dia khas. Satu kubur yang asing dengan syuhada yang lain. Maka selesai gali, dalam hadis tuan-tuan sekalian, maka Nabi sendiri yang menyembahyangkan dan tak dimandikan dalam hadis ni sebab dia syahid. Nabi sendiri yang angkat seorang-seorang, masukkan dalam liang dan kebumikan dia. Nabi nangis. Maka Abi Barzah radhiyallahu an dia cerita lagi. Dia kata selepas kematian para syuhada,
orang yang syahid. Aku tidak melihat seorang wanita janda, melainkan wanita janda yang ditinggalkan oleh Julaibib, isteri Julaibib, hidup dengan penuh kehebatan. Hidup seorang yang sangat pemurah dan seorang yang sangat kaya. Sebab aku pernah dengar, kata Abi Barzah, Nabi doakan isteri Julaibib ni dua perkara. Yang pertama kata Nabi, ya Allah, kau berilah dia kebaikan, kekayaan, kan jangan putuskan hartanya di sepanjang kehidupan dia. Jangan putuskan harta, kebaikan kau beri. Yang kedua Nabi minta, ya Allah, dia kata, kau jadikanlah perempuan ini, Nabi sebut nama dia, jadikanlah perempuan ini orang yang sangat pemurah di sepanjang hidupnya. Sebab apa tuan-tuan sekalian Nabi doakan isteri Julaibib ni? Sebab iman dia yang terlalu tinggi di saat satu orang laki-laki yang semua orang tak boleh terima, yang mana-mana perempuan tak boleh terima, tapi isteri Julaibib ni boleh terima dia dengan sebab iman. Dalam keadaan dia terima, dia dikutuk, dia diperkatakan oleh orang macam-macam sebab dia perempuan cantik. Terima seorang laki-laki yang miskin, yang gemuk, yang pendek, yang hitam, yang tak ada rupa dengan dia, keadaan dia cantik. Maka dengan sebab iman dia terima. Itu sebab Nabi SAW doakan dia. Ini tuan-tuan. Jadi kalau kita tuan-tuan didoakan oleh orang, yang mendoakan kita tu siapa? Orang yang baik-baik. Yang kita harap doa dia tu sampai ke sisi Allah dan kita yakin, kita husnuzon, kita memang sangka baik, dia ni orang yang bila berdoa, doa dia Allah Ta'ala terima. Lalu kita menolak orang-orang macam ni. Tak rugi kau kita tuan-tuan. Kebaikan yang Allah Ta'ala nak beri kat kita ni bukan selalu. Dan kita nak tuan-tuan satu keputusan yang baik untuk kita ni, yang bila kita bertemu Allah besok. Tuan-tuan dan puan ingat tak, 23 Ramadan bersamaan 1 hari bulan Ogos, hari Khamis. Saya nak singkap balik, baru berlaku kan, satu surau di Bandar Baru Bangi, Surau Al-Mujahidin, Seksyen 8. Jadi tuan sekalian, surau Seksyen 8 Al-Mujahidin Bandar Baru Bangi itu surau yang dibuat masjid. Sebelah tuan surau Ar-Rahim. Surau Ar-Rahim tu surau yang saya berkuliah subuh setiap hari Sabtu pagi. Hari inilah. Oleh kerana situ saya kuliah tiap minggu, tu saya datang juga sini. Maka tuan-tuan sekalian, surau Ar-Rahim ni sebelah surau Al-Mujahidin. Kita dengar pada 1 Ogos bersamaan 23 Ramadan, satu orang hamba Allah mati dalam surau ni dalam keadaan bersujud. Masuk dalam surat khabar, masuk dalam harian Metro, masuk dalam sinar, masuk dalam TV. Hari ini dunia tanpa sempadan. Jadi saya kuliah subuh di surau Ar-Rahim tu, saya tanya imam surau tu, Imam Rosli. Dia orang Rombau lah, waris lah tu tuan-tuan kan. Jadi saya tanya Imam kona kau apa nama ni yang meninggal lagi tu, hari Sabtu tu saya kuliah subuh. Jadi imam kata, apalah tak kona ustaz, memang kona sangat dia. Jadi kalau imam kona, boleh tak imam cerita kat saya sikit lebih kurang macam mana orang sebab Allah Ta'ala pilih dia mati dalam keadaan sujud. Kita tengok dalam setengah-setengah kitab lah tuan-tuan dan puan, kematian manusia ni sehingga umat Muhammad ada 4. Yang pertama, kematian para Nabi dan Rasul. Yang kedua, kematian para sahabat. Yang ketiga, kematian para syuhada. Dan yang keempat, kematian umat Muhammad dalam keadaan ibadah disebut dalam setengah kitab. Jadi ibadah ni dihuraikan oleh ulama yang sangat-sangat mulia. Mana kedudukan dia tu selepas para nabi dan rasul, selepas para sahabat, selepas para syuhada, maka umat Muhammad yang mati dalam sujud. Senang cakap kita nak terjemahkan tuan-tuan, Allah.
tak ada dah taufik melainkan syurga lah janji buat dia dari sudut ilmunya kalau kita nak bercakap. Maka tuan-tuan dan sekalian, dia mati dalam keadaan bersujud. Mati pula tuan dalam bulan Ramadan. Mati sedang berpuasa. Mati tuan-tuan dalam surau. 4 perkara yang dia dapat. Dia mati sujud bukan mati sembahyang zuhur, tapi mati dalam keadaan ba'diyah, lepas sembahyang zuhur, sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni tak semua orang boleh buat. Cuba kita tengok tuan-tuan, lepas-lepas Jumaat, sembahyang sunat sebelum Jumaat tu tidak afdal. Sembahyang sunat yang lepas Jumaat tu afdal. Berapa ramai lepas Jumaat tuan-tuan, habis-habis Jumaat balik tuan-tuan tak nyompet-nyompet, takut hilang selipar ya cerita kan. Nak cerita bagi. Yang afdal tak diambil, yang tak afdal diambil. Maka tuan-tuan sekalian, surau Al-Mujahidin tu, jemaah Al-Mujahidin tu 2-3 orang. Duk ada ikut kuliah subuh saya hari Sabtu pagi tu, setiap Sabtu pagi. Memang ada. Saya minta betul-betul sebab saya kata saya nak bawa dalam ceramah untuk iktibar, tolong cerita ke saya sebenar. Maka salah seorang tu dia sendiri yang duk ada sama. Dia cerita. Dia kata ceritanya gini ustaz, dia kata. Biasalah lepas zuhur ni siapa nak sembahyang sunat sembahyang lah. Siapa tak nak sembahyang balik lah. Maka dia kata kami tu dah lepas buat sunat termasuklah yang meninggal hari tu. Maka dia ni pun sekalian dah buat sunat, kami dah buat sunat, kami pun keluar duduklah kat beranda sembang-sembang, nak balik copek pun bukan ada makan tengah hari. Kan? Duduk sembang-sembang 5-6 orang. Tengah sembang-sembang 5-6 orang ni kata duduk kat luar ni, dia ni lekolah semayang lah, kita biarlah. Datang satu orang hamba Allah cari dia ni siap. Apa di antara kerja dia ni sekalian, dia ni kalau ada orang mati, dia yang menguruskan kain kafan. Cerita dia ni, usia 61 tahun. Dan dia ni sengaja pencen awal menurut cerita isteri dia. Sebab dia nak khidmat di masjid. Bini dia cakap lagi, dia kata dia ni nak pi rumah anak-anak ni cukup payah. Sebab dia tak nak tertinggal berjemaah ke tompek dia. Dan dia tak nak tertinggal berkhidmat ke surau dia. Tu sebab pi rumah anak-anak ni dia cukup payah, bini dia cakap. Semata-mata kerana apa? Kerana nak khidmat dekat surau tu. Surau tu dibuat Jumaat. Maka tuan-tuan, Imam Rosli ni cerita kat saya, dia ni dalam urus kain kafan, misal kata kalau orang ni duk sibuk-sibuk dengan keluarga kematian ni, yang kain kafan belum ada, dia cuma nak tahu, dia pergi beli kain kafan, kemudian sekalian, kalau tuan rumah tu waris ke apa bagai ke, tak bayar duit kain kafan, dia tak pernah minta. Makna betul-betul fi sabilillah. Ni orang usia 61 tahun. Maka tuan-tuan sekalian, pada hari dia meninggal dalam sujud tu, ada seorang hamba Allah datang ke surau, cari dia. Tanya ke yang sembang 5-6 orang ni, mana Tok Siap? Maka yang sembang ni duk kata, Tok Siap semayang. Lalu kemudian sembang lah, dia pun sembang sama, dah sembang lebih kurang 15 minit ke 10 minit ni, dah sembang macam tu lebih kurang, tanya Tok Siap tak habis semayang lagi ke? Tinjau, tengok tak habis semayang ni. Dah setengah jam tuan-tuan. Dah setengah jam yang duk datang cari ni, Tok Siap tak habis semayang lagi ke? Maka tinjau ni, yang meninjau tu baru nampak lengan ni dah jatuh. Itu cerita dia. Bila lengan ni dah jatuh, barulah dia pergi tengok. Bila pergi tengok, dah tak ada nyawa dah. Maka panggil orang yang sembang ni. Tengok dah habis dah dalam surau, dalam keadaan bersujud. Kenapa Allah Ta'ala boleh muliakan sampai ke tahap yang macam ni? Kenapa? Kerana kehidupan dia yang bagaimana? Maka tuan-tuan dan puan sekalian, kita pun boleh. Macam mana orang lain boleh, kita pun boleh.
Bergantung kat kita ya tuan. Kalau kita berkehendak kepada kebaikan, Allah Ta'ala boleh beri. Tapi kalau kita melonggarkan kebaikan, Allah Ta'ala tuan-tuan, dia tak akan beri kita. Bergantung kepada bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bergantung macam tu. Tu sebab saya pesan ke tuan-tuan dan puan-puan pagi ni. Kita ni dengan agama ni, kita jangan longgar sangat. Kita cuba tuan, bila kita masuk dalam agama, kita bersungguh-sungguh nak dapatkan dia, sungguh-sungguh nak buat, kan? Sehingga Allah memelihara kita, insya-Allah kita tak tergelincir. Sebagaimana kita tengok setengah-setengah orang daripada zaman dulu sampai zaman kita ni banyak yang dah tergelincir. Kerana apa? Kerana keikhlasan tak ada dalam hati. Itu sebab yang paling utama ialah keikhlasan. Jadi saya rasa cukuplah setakat tuan sekalian. Lepas kuliah ni insya-Allah kita buat tahlil arwah sikit. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pagi ini sama-sama kita beroleh rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل أمر وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي